Nama sebenar Abid Irawan bin Ibrahim Lu atau Lu Yumpau atau dikenali sebagai Ustaz Abid Lu. Beliau dilahirkan tanggal 21 Disember tahun 1984 iaitu berusia 36 tahun. Beliau berasal daripada Muazzam Shah Pahang Darul Makmur. Ustaz Abid Lu merupakan anak ketiga daripada 12 orang adik-beradik. Beliau merupakan bangsa Cina dan beragama Islam. Beliau mendalami Islam ketika berusia 12 tahun menerusi bantuan salah seorang gurunya. Beliau telah mencuburi dirinya dengan pekerjaan awal beliau sebagai motivator di bawah sediaan Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah dan Prof. Hanim. Beliau memiliki 3 buah restoran Paramount Coffee House. Beliau juga telah menulis 9 buah buku best-selling, antaranya ialah Isteriku Bidadariku. Beliau juga menjana pendapatan menerusi akaun peribadinya di YouTube dan Facebook. Beliau juga telah muncul di 2 buah program televisyen iaitu Door to Door Abid Lu di Astro Oasis dan A Bit with Abid di TV Al-Hijrah. Pertumbuhan Kasih Umat Malaysia merupakan NGO di bawah naungan Ustaz Abid Lu. Inilah serba sedikit mengenai Ustaz Abid Lu. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Abdul Qahar bin Ibrahim selaku pensyarah subjek fiqh dakwah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz kerana memberi kami peluang dan kesempatan untuk membuat sedikit perkongsian berkaitan dengan video reaksi pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Ustaz Abid Lu. Sebagaimana yang kita tahu, Ustaz Abid Lu ni mendekati pelbagai golongan yang tertinggi lah, contohnya seperti golongan remaja yang bermasalah, transgender, gelandangan dan sebagainya. Namun cara pendekatan dakwah Abid Lu ni sangat lembut dan mudah untuk dihayati dan diterima oleh masyarakat umum kita pada hari ini. Apa yang saya dapat daripada cara pendekatan yang dilakukan oleh Ustaz Abid Lu ni, mesej yang disampaikan oleh beliau sangat mudah difahami oleh seluruh golongan masyarakat. Ialah di mana yang kalau kita lihat setiap video yang Ustaz Abid Lu tu antara yang menarik perhatian saya lah, beliau sangat suka tolong orang. Beliau sendiri turun padang untuk menyalurkan bantuan. Beliau pergi ke bawah jambatan, berjalan tempat-tempat semak ataupun tempat pembuangan sampah semata-mata untuk menyalurkan bantuan kepada mereka yang berhadapan dengan kesusahan. Di mana bila kita lihat video Ustaz Abid Lu melakukan kebaikan tu, dia menjadi tarikan kepada semua orang untuk berlumba-lumba melakukan kebaikan. Seperti mana firman Allah, fastabiqul khairat. Seterusnya, saya ingin membuat satu ulasan mengenai cara pendekatan yang digunakan oleh Ustaz Abid Lu kepada para remaja, yang mana Ustaz menggunakan kaedah beramah mesra bersama mereka tanpa menghukum keburukan dan kesalahan yang mereka lakukan. Dalam masa yang sama, Ustaz Abid Lu ni juga ada menyelipkan nasihat yang cukup padat dan ringkas kepada mereka, iaitu yang pertama adalah sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua adalah sentiasa menjaga kedua ibu bapa, dan yang ketiga adalah sentiasa menjaga solat 5 waktu. Okey, Ustaz Abid Lu ni merupakan salah seorang pendakwah yang sungguh tenang dan tidak pun memandang rendah orang yang berada di sekelilingnya, walaupun mereka ini mempunyai latar belakang yang berbeza. Ada yang di antara mereka itu yang memakai rantai, ada yang berambut blond dan sebagainya. Tapi malah Ustaz boleh terima mereka dengan seadanya. Kemudian apa yang buat saya lagi tertarik dengan Ustaz Abid Lu ni adalah Ustaz tanpa segan silu menaiki salah satu basikal lajak di antara mereka. Saya terasa kagum dan bangga dengan tindakan yang Ustaz lakukan kerana tidak semua para pendakwah mampu untuk melakukan tindakan tersebut. Inilah salah satu dakwah yang mampu untuk menarik para remaja untuk kembali ke pangkal jalan.
Seterusnya saya akan mengulas sedikit tentang video Ustaz Abid Liu daripada video yang bertajuk I Love You. Okey. Apa yang saya boleh lihat daripada video ini adalah seperti yang kita tahu, di Malaysia kita mempunyai latar belakang budaya dan bangsa yang berbeza, dan kita juga tahu bahawa Ustaz Abid Liu ni berketurunan Cina. Okay, dalam video ni Ustaz Abid Liu menghulurkan bantuan dan dari segi keuangan dan barang keperluan, di mana barang-barang ini dihulurkan kepada penduduk berbangsa Cina di Kuantan, Pahang. Okay. Apa yang saya boleh ambil daripada video ini adalah yang pertama, kesantunan Ustaz Abid Liu dalam memberi sumbangan tersebut, di mana Ustaz bertanya khabar dan berbahasa-basi kepada mad'u, kepada orang yang diterima, orang yang menerima barangan tersebut lah, sumbangan tersebut. Yang kedua, lemah lembut dalam berbicara. Okey, kebanyakan daripada penerima sumbangan tersebut adalah golongan berbangsa Cina. Dan kalau kita tengok juga cara penyampaian Ustaz Abid Liu ni daripada tempoh awal dia berdakwah di seluruh Malaysia, kita dapat tahu yang mana Ustaz Abid Liu ni mempunyai satu watak yang mana watak dia adalah seorang yang lembut. Apa yang saya dapat daripada video ni adalah dalam kita berdakwah, kesantunan dan kelembutan itu sangat penting dan boleh menjadi senjata untuk kita sebagai seorang pendakwah dalam menunaikan tanggungjawab kepada setiap individu di Malaysia. Okay. Akhir sekali, saya pula akan menerangkan cara dakwah Ustaz Abid Liu kepada golongan LGBT. Golongan yang terdapat di dalam video tersebut adalah golongan maknyah. Golongan maknyah ialah lelaki yang bertukar kepada perempuan, di mana mereka mengikut naluri keperempuanan yang sangat besar ataupun yang sangat tinggi di dalam diri mereka. Bagaimana cara Ustaz Abid Liu mendekati mereka? Ustaz Abid Liu mendekati mereka dengan cara yang sangat halus, di mana Ustaz Abid Liu menekankan cara berhemah dan cara berkasih sayang. Cara berhemah adalah Ustaz Abid Liu sendiri yang turun padang, iaitu Ustaz Abid Liu sendiri yang berjumpa dengan mereka, yang mendalami ataupun mendekati mereka dengan lebih dekat supaya mereka rasa tidak terasing ataupun rasa disisihkan oleh masyarakat sekarang. Bagaimana pula dengan cara kasih sayang, iaitu Ustaz Abid Liu memeluk mereka setelah mereka menyampaikan luahan hati mereka, menyampaikan perkongsian sedikit berkaitan dengan agama Islam ataupun berkaitan dengan dirinya sendiri. Oleh itu, kita hendaklah berdoa, sentiasa berdoa supaya mereka diberi hidayah semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mereka dapat kembali kepada fitrah mereka yang sebenar-benar, dan semoga mereka juga menjadi inspirasi kepada golongan maknyah-maknyah yang lain. Sekian, terima kasih. Saudaraku, segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Sebaik-baik orang pasti ada buruknya. Seburuk-buruk orang pasti ada baiknya. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Carilah baik dalam buruk orang, itulah akhlak. Carilah buruk dalam kebaikan diri sendiri, itulah ikhlas.